Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minggu depan 12 hari bulan cuti sampai Maulid Rasul. Jadi ini kita tengok ayat Quran yang menyebut perkataan Rasul. Dalam surah Al-Furqan, Allah SWT menceritakan tentang orang-orang kafir. Dan kita orang Islam ambil pengajaran daripada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaa'ikatu tanzila. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Muslimin muslimat sekalian, kita fokus dulu ke ayat 30. Faqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Faqala ar-rasul, dan berkatalah Rasul. Terusakan. Berkatalah Rasul. Jadi Allah SWT cerita pada kita, beritahu pada kita dalam Quran yang Rasul berkata. Jadi ini adalah wajib diimani. Selagi mana kita beriman dengan Al-Quran. Apakah kata-kata Rasul? Apa kata Rasul? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, mengambil, menjadikan hadzal Quran ini mahjura, tidak dipedulikan, dijauhi. Kalau kita tengok laras bahasa daripada ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, situ kita dapat tengok laras bahasa ini, gaya bahasa ini adalah gaya kecewa. Gaya kecewa dan gaya sedih. Wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Jadi bila sampai ayat ini, kita buka tafsir-tafsir yang muktabar, maka ahli tafsir menguraikan maksud tidak mempedulikan Quran ialah tidak beriman dengan Quran, tidak berusaha untuk menghayati, mentadaburnya, tidak mengikut ajaran-ajarannya, dan yang paling bawah sekali ialah tidak membaca Al-Quran. Jadi Quran ini tidak dipedulikan, diabai, tidak dipedulikan, dijauhi. Jadi saudara-saudara sekalian, ayat ini kalau kita jejakkan ke atas sifat hidup bangsa kita, maka kita akan dapati ada kawan-kawan yang berminggu-minggu tidak pernah membaca Al-Quran.
Dia datang salat jemaah, dia datang hadir kuliah. Ni cerita orang baik-baik dah ni. Kalau yang tak baik itu memang terkeluar dah ya. Dia datang ceramah, datang salat jemaah. Tapi bila disemak Quran baca atau tak baca, jawapan dia tak baca. Itu dalam bab membacaan Al-Quran. Jadi saudara-saudari sekalian, kita takut bila datang saja 12 Rabiul Awal, Isnin depan, masyarakat kita bergembira, buat spanduk, buat kain rentang, sembelih lembu, sembelih kambing, jemput penceramah hebat-hebat, ceramahkan masjid. Kita ni bergembira menyambut Maulid Rasul. Rupa-rupanya, ni takutnya, moga-moga tak berlaku lah, tak terjadi Rupa-rupanya Rasulullah SAW tengok ke bangsa kita ni dalam keadaan melafazkan kalimah itu. Wahai Tuhanku, mereka menyambut hari lahir aku, tetapi yang aku sampaikan wahyu iaitu Al-Quran ini mereka tidak pedulikan. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan ini Quran ini mahjura, tidak dipedulikan. Tafsir tidak dipedulikan tadi yang paling dahsyat sekali, tidak beriman. Orang musyrikin Mekah itu tak terima Quran. Dan ada juga bangsa yang kata terima Quran, tapi terima tulisan alif lam qaf ra, alif tanda panjang nun. Dia terima tulisan Quran tu, ejaan tu. Beriman dengan Quran? Beriman. Ataupun ditunjuk seketul Quran ni, beriman dengan Quran? Beriman. Bila tanya, kamu tahu apa kandungan Quran? Dia jawab. Bila tanya beriman dengan Quran ni, beriman. Kamu baca tak Quran? Tak boleh jawab. Jadi apa makna beriman kalau itu sikap kita kepada Al-Quran? Dia bergembira setahun sekali menyambut Maulid Rasul. Tapi rupanya Rasul SAW tengok ke bangsa kita ini dalam keadaan sedih dan kecewa, tidak mempedulikan Al-Quran. Baik saudara-saudara, saya sebutkan apa makna tidak peduli Quran. Yang paling bawah sekali, yang paling ringan, tidak membaca. Tidak membaca Al-Quran. Nanti suatu hari nanti tahun 2090 ke nanti, saya bawa external hadis, kita buka, tunjuk sama-sama skala membaca Al-Quran. Menurut pendapat ulama-ulama tahun 400, 300, 500 hijrah dulu, skala, skema, silibus membaca Quran tu banyak mana perlu dibaca. Sebab tengoknya bukannya sedikit lah, ramai sangat yang meninggalkan Al-Quran, tidak membaca. Mula kerja umur 24 tahun, 25 tahun, umur 23 tahun, mula kerja pejabat, tinggal Quran. Bila kenal Quran, bila mak mati atau ayah mati, dia baru kenal Quran. Lepas tu tinggal balik, umur 67 baru kenal Quran balik. Ini saudara-saudara sekalian, bila kita sebut membaca Quran, maka ulama-ulama kita telah menetapkan membaca Quran tu mesti betul kaedahnya. Yang kita bahasa kita kata betul tajwidnya. Semak pula kawan-kawan, idgham ada berapa jenis, ikhfa ada berapa jenis, ya mati temu dengan ya apa hukum, mim mati betul dengan ba apa hukum. Ramai yang tengah walaupun umur dah dekat 60. Kalaulah ditangkap dia tu paksa dia baca, kita tahu lah betul bacaan dia macam mana. Tapi di Malaysia tak boleh, nanti dia ada akta, tak boleh memasuk lah. Tu. Nama Muqtada Hadi dia hafal. Nama Santok Singh dia hafal.
Nama penjaring gol paling cantik dia hafal dan dia mengundi. Tapi nama-nama hukum membaca Quran, kaedah-kaedah hukum-hukum tajwid dia tak tahu. Jadi sambut Maulid Rasul setahun sekali, tapi Rasul bersedih melihatnya. Kerana apa? Kerana tidak pedulikan Al-Quran. Do you understand, my brothers? Don't see my face. Please look the ayat Al-Quran. Tengok dengan mata sendiri, tengok terjemahan itu, menung-menung faham-faham. Dia Melayu ni kena buat macam tu. Dia tak ada ceramah macam tu je. Nanti dia leka berangan. Tengok ayat Quran. Tengok dengan mata sendiri, tengok makna dia. Menunjukkan bahawa Rasul cukup bersedih. Rasul cukup bersedih kalaulah Quran ini ditinggalkan. Yang paling apa tadi? Tidak membaca Quran. Lepas tu pula saudara-saudara sekalian, macam mana kita usaha kita untuk memahami Quran? Sejauh mana dah berapa peratus kita mengerah tenaga untuk memahami Quran? Kadang-kadang saudara-saudara yang dah senior ataupun yang junior balik pada UK, balik pada US, balik pada Australia, further study, buat di bachelor Bila balik tu saudara-saudara boleh baca New Straits Times, Star hari-hari itu dengan berita berbeza, perkataan berbeza, boleh faham. Kan? Berita tak sama tiap hari. Vocab yang diguna pun tak sama. Hari ini diguna perkataan kill, besok murder, besok assassination, beza-beza. Tapi kawan-kawan kita boleh faham. Walaupun berita berbeza, perkataan berbeza. Depan ke belakang sahabat faham macam. Dalam keadaan hari-hari bertukar perkataan. Tetapi Al-Quran yang tak pernah bertukar perkataannya, tak pernah bertukar letak kalimah itu, tak pernah bertukar baris letak itu dan juga muka suratnya, juga bentuk huruf dan juga letak baris bawah, baris depan, baris sabdunya, tak pernah bertukar. Berapa kerat di kalangan umat Muhammad bangsa Melayu ini yang berusaha untuk memahami. Nak beri 1% pun mungkin tak boleh nak berikan peratusan. Sebab apa? Sebab kalau faham Quran tak boleh jadi kaya. Kalau faham Quran tak boleh naik pangkat tinggi-tinggi. Kalau faham Quran tak boleh menjawab jawatan-jawatan penting. Kalau pandai bahasa Inggeris boleh semua dapat. Maksudnya otak umat kita ini otak duniawi, yang hidupnya hanya untuk makan, untuk rumah besar, untuk kereta besar. Rasul bersedih tak bersedih, kita ambil kira. Maka sekiranya kita tidak faham juga, inilah lafaz Rasul. Ya Rabbi. Saudara mau sampai tengok pangkal ayat ni. Wa qala Rasul. Rasul berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, termasuk sampai kita sekarang, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini tidak dipedulikan. Jadi surah Kabar dibaca faham, novel-novel English dibaca faham, tetapi Quran dibaca like a chicken, macam ayam patuk padi, patuk jagung di tanah, tak faham apa. Sampai masuk liang lahat saudara-saudara sekalian. Tiba-tiba kita mendakwa kita cinta Rasul. Rasul tengok kita menitik air mata. Bukan kerana kita tak simpan jubah Rasul, bukan kerana kita tidak simpan janggut, simpan uban, simpan kuku, simpan pedang, bukan kerana itu Rasul bersedih. Rasul tak pernah sedih kalau tak simpan benda-benda itu. Satu-satunya punca Rasul bersedih dilafaz oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ialah bila umatnya tidak mempedulikan Al-Quran. Antara bentuk tidak peduli Al-Quran ialah apa dia? Tidak membaca Al-Quran. Kalau baca pun dia tak faham apa Quran. Dia tak faham apa Quran. Jadi kami tengok suasana ini, kita membaca Quran saudara-saudari bukan untuk dapat pahala semata-mata.
Kita membaca Quran, kita nak letak setiap ayat Quran ni ke bangsa kita, ke umat kita. Ya, Quran ni puji kita ke hina kita. Ya, kita letakkan ayat. Tapi bila sampai ayat ni menung lama sangat-sangat. Ya, bila sampai ayat 30 surah Furqan, lama sangat menung. Rasul berkata, "Wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran sebagai benda yang tidak dipedulikan." Menung lama. Jadi tutup Quran Mashaf tu, tutup, pergi kat perpustakaan rumah kita, buka tafsir, tengok apa maksud Rasul sedih macam ni. Ya, maka dijelaskanlah mereka mengabaikan Quran, tidak melihatnya, tidak memahaminya, tidak mentadabbur, tidak menghayatinya, gitu. Ya, tidak mengamalkannya. Kalau orang kafir dia tak beriman. Ya. Ini saudara-saudara sekalian, lambang cinta Rasul kita ialah kita kena usaha. Ya. Laki-laki ketua keluarga, yang perempuan pemaisuri, setiausaha kerajaan dalam rumah. Kena ada usaha untuk letak jadual membaca Quran setiap hari dalam rumah kita. Sebagaimana boleh menonton bola sepak 2 jam setengah, susun juga mata ni pacakkan huruf dan baris-baris Quran tu 2 jam setengah. Mengapa menonton itu boleh mampu, menengok Quran tak mampu? Tak ada result, tak ada alasan. Jangan cakap tak ada masa, bohong. Kalau merayau kedai-kedai makan sedap, banyak simpang, traffic light, boleh Google, boleh Waze, boleh jumpa kedai yang sedap tu. Mengapa majlis ilmu memahami Quran ni kita tak boleh bawa keluarga kita pergi? Jangan bagi alasan tak cukup masa. Cari kedai makan ada masa. Makan situ pula berapa lama ada masa. Tetapi majlis-majlis untuk memahami Quran tak ada masa. Tak perlu jawab tak ada masa itu dengan kawan-kawan. Jawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risiko kita tak memahami Quran, saudara-saudara, apa sebab bersedih? Non di hujung sana Asia Tenggara itu, negaranya Malaysia, dia tak peduli Quran kata Rasul. Tapi dia berarak setahun sekali untuk menyambut Maulid Rasul. Taklah salah untuk ingat Rasul, buatlah. Tetapi intipati cinta Rasul kita, jangan biar Rasul bersedih. Intipati suami sayang ke isteri, jangan biar Rasul, jangan bagi isteri bersedih. Betul tak? Sayang kan? Dia nak apa? Nak emas belikan, nak rantai belikan, nak melancong ke Papua New Guinea bawa, gitu. Jauh taklah Papua New Guinea. Jangan dia sedih sebab sayang. Betul tak suami-suami? Lambang cinta kita pada Rasul, jangan biar Rasul bersedih. Dalam Quran satu-satunya disebut punca Rasul bersedih bila umat ini tidak pedulikan Quran. Satu-satunya. Jadi apa dah jadi dengan umat kita? Muka tawaduk warak banyak dalam surah dalam masjid. Memang betul. Datang berjemaah, datang dengan ceramah, tapi Quran tidak dipedulikan. Yang ini penting kepada kami berfikir. Macam mana ni? Jadi hari ni datang nak tunjuk ayat. Janganlah padam-padam. Komputer ni pun tak suka Quran juga daripada. Dia tak boleh lama tahan. Macam orang dah juga tak boleh lama depan Quran. Dapat 2 muka surat, syurga dah ni. Sadaqallahul azim. Baik. Saudara-saudara sekalian, dan juga orang atas, saudara-saudari, kalau atuk kita yang mati tahun 50, tahun 60 dulu, bangun di akhirat menghadap Allah Ta'ala, Allah tanya, "Woi si fulan, kau baca Quran tak?" Atuk kita dulu, Ustaz dah sebut bulan lepas, dia boleh jawab, "Baca wahai Allah, malam-malam kami baca sampai 9.45 sampai 10, ngantuk kami tidur." Dia boleh jawab. Sebab tradisi rumah orang Melayu kampung dulu, malam-malam tu dalam rumah tu bunyi lebah, mak dia baca Quran, mak anak baca Quran. Dia tak ada rentak Huzaifi, tak ada rentak Sudaisi, tak ada rentak Al-Fasi. Rentak dia rentak tradisionalnya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Betul. Tapi dibaca tak? Dibaca.
Jadi Allah panggil dia, ya, pacakkan kat depan dia. Mau baca Quran tak? Atuk kita dulu, duduk kampung dulu yang tak ada kereta, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada apa ni. Tak ada esro, tak ada apa. Dia jawab baca. Kemudian Allah tanya lagi, okey lulus, engkau baca, bagus, berapa banyak? Dia kata 8 muka surat satu malam. Beres. Sekarang soalan nombor 2, kau faham tak engkau baca? Surat 2, Ustaz baru sebut 2 Kau faham kau baca? Atuk kita jawab, saya nak faham tapi tak ada panduan. Yang ada kat saya Quran Majid, yang bukannya Rasul Osmani ni, yang Hamzah dia tak tulis semua dia, macam tulis tangan. Macam mana saya nak faham? Saya orang Melayu. Ulama-ulama saya tak siapkan terjemahan. Ini benda ni saudara-saudari, pimpinan Ar-Rahman ni tahun 78 ataupun tahun 79 baru mula. Inilah yang pertama sekali di Malaysia oleh pihak autoriti JAKIM. Kami dulu diwajibkan oleh penolong kanan kami sekolah untuk beli RM18 harga dulu. Tahun 81, 82. Sebelum tu tak ada. Jadi antuk kita dulu saudara-saudara, bila Allah tanya mau faham tak Quran, dia boleh jawab, tak ada sumber, tak ada rujukan, tak ada bahannya. Lepas saudara. Lepas. Kalau kita sekarang Allah tanya nanti, Allah pacak kat depan dia berdiri atas ujung jari tu baca kat depan dia. Dia tanya, "Mu malam-malam baca Quran tak?" Apa nak jawab? Dah lah jawab baca. Berapa kekerapan? 2 minggu sekali sentuh. Dah lah itu jawapannya. Kalau Allah kata dalam train mu menung sejam lebih, train balik rumah mau buat apa? Tak boleh ke buka Android yang ada dalam telefon untuk baca Quran? Tak ada jawab. Dah lah jawab jarang-jarang baca Quran. Allah susul dengan soalan yang kedua. Yang mau baca satu muka surat 2 minggu sekali itu mau faham tak? Lalu kita pun cuba jawab. Macam mana nak faham? Saya orang Melayu, bukan orang Arab. Boleh ke jawab macam tu? Dalam keadaan kita sekarang, boleh tak jawab macam tu? Hei, jawab. Tak boleh. Sebab dah ada macam-macam. Yang tebal kecil macam ni ada Al-Hidayah, ada Al-Furqan, ada macam-macam Quran saudara. Dulu terjemahannya ayat tepi pukal kat sebelah dia secara langsam. Jadi kita tak tahu mana makna perkataan tu. Sekarang sudah ada makna di bawah satu-satu perkataan. Jadi bersedialah kita untuk menjawab depan Allah Ta'ala. Bila Allah tanya kita nanti, mu baca Quran, mu faham tak? Sedialah untuk jawab. Jangan tiru jawapan atuk kita yang mati tahun 60 dulu. Tak akan lepas. Jadi sediakan jawapan apa dia? Antara jawapannya apa? Wahai Allah, saya dulu kat Malaysia menganut mazhab. Nama mazhabnya mazhab Malasi. Bolehlah jawabnya tu. Tapi walaupun lulus jawapan tu, tapi dalam neraka juga ada. Yang tentulah saudara-saudara sekalian. Jangan jawab, wahai Allah, engkau bagi kat kami hanya 24 jam. Kalau engkau bagi kat kami 32 jam, insya-Allah kami boleh baca Quran. Kami boleh belajar faham Quran. Masa tak cukup, jangan jawab. Allah tak pernah zalim kita. Itu kena menung sikit saudara-saudara sekalian. Sempena Maulidul Rasul yang bakal kita sambut Isnin depan. Siap cuti dah. Kita bergembira, tapi Rasul bersedih. Kenapa Rasul bersedih jadi? Sebab kita tak pedulikan Al-Quran. Jadi jom, I call you all, come together, we come back to Quran. InsyaAllah, we set the event for our family, the daily event, recitation the Quran. Father, mothers, also children, sit down together kat ruang tamu ke kat mana-mana, baca Quran sama-sama. Ayah baca, mak dengar ada silap, mak tegur. Ayah, itu ikhfa syafawi tu.
kena dengung sikit sambil bibi jangan rapat sangat. Tarmihim bihijaratin. Isteri baca pula tak betul, suami tegur pula, yang itu tak betul tu. Lalu ayang tanya, yang betul macam mana bang? Tak, abang pun tak tahu. Sebab nampak gayanya yang rajin belajar Quran tajwid ni, apa? Muslimin kan muslimat? Kan macam kat surau lah, nampak gayanya lah. Secara zahir lah tu, yang jenis lelaki-lelaki ni jenis boleh tak nampakkan diri itu, Allah Alam lah kan. Bila dia masuk masjid tapi ustaz tak nampak, yang tu Allah Alam lah. Tapi setakat ustaz tengok ni kan, bila kuliah duha nak ulang kaji tajwid Quran ni, yang penuhnya tu orang atas. Lepas tu ustaz-ustaz ceramah, yang ramai dalam neraka ialah perempuan. Itu yang confuse. Memanglah hadis Nabi sebut macam tu kan ya. Cuma ustaz-ustaz ni suka hina perempuan ni, tapi yang rajin untuk ilmu siapa? Dia. Cuma mungkin sebab ramai neraka sebab suka masa muka dengan suami. Itu ya mungkin lah. Pada tu ilmu tengok dia gelak tu. Baik saudara-saudara sekalian, dua makna tidak pedulikan Quran. Jadi jom kita baca Quran. Ada satu riwayat daripada Ibnu Qudamah menukilkan dalam bab baca Quran ni lah, wa yukrahu an yukhtamal Quranu aktsaru min 40 yauman. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, tahun 400 Hijrah dulu dia menulis. Dan makruh, dibenci Allah, dibenci Rasul, dikhatamkan Quran melewati 40 hari ini. Karena Nabi SAW sa'alahu Abdullah bin Amr. Kerana Nabi SAW ditanya oleh Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, fi kam yukhtamul Quran ya Rasulullah, dalam tempoh berapa lama perlu dikhatamkan Quran ni wahai Rasulullah? Qala, baginda menjawab, fi 40 yauman, dalam tempoh 40 hari. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, fi syahrin, kalau tak mampu khatam dalam tempoh 40 hari, khatamkanlah dalam tempoh sebulan, iaitu 30 hari. Thumma qala fi 20, kalau tak mampu khatam dalam tempoh 30 hari, khatamkan dalam tempoh 20 hari. Orang Melayu pening kepala ni dengan hadis ni. Tapi sahabat-sahabat dia tak pening. Sebab sahabat-sahabat ni dia nak masuk syurga, dia tahu dia cinta Rasul, apa yang Rasul suruh dia buat cepat-cepat. Jadi Rasul suruh khatamkan 40 hari, dia baca Quran ni sama-sama kutip tu habis 30 juzuk dalam tempoh lebih kurang dari 40 hari. Jadi sahabat-sahabat ni risau sebab Nabi sebut 40, dia buat 36. Tak tepat yang Nabi sebut tu, takut engkar Nabi. Iaitu berhatinya sahabat-sahabat dulu. Maka Nabi kata tak apa, sebulan boleh. Maksudnya kurangkan boleh. Maksudnya lagi cepat tak apa. 20 hari tak apa. Thumma qala fi 15 dalam tempoh 15 hari tak apa. Thumma qala fi 10 dalam tempoh 10 hari tak apa. Thumma qala fi 7 dalam tempoh 7 hari tak apa. Walam yanzil min 7, Nabi tak sebut kurang daripada 7 hari. Jadi paling laju orang biasa ni, tak campur karamah lah wali-wali Allah tu lain orang biasa ni paling laju khatam Quran ialah 7 hari. Yang tu lah Ustaz tengok anak-anak kita yang menghafal Quran ni di Kuala Kubu, muata-muata tafiz-tafiz ni, bila Ustaz tanya anak-anak ni kalau untuk kekal ingat Quran tu boleh jadi imam baca tu, jarang-jarang tersakut, satu hari ulang kaji berapa juzuk, dia lebih kurang 4 juzuk ataupun 5 juzuk. Memang betul lah dia khatam dalam tempoh 7 hari. Anak-anak kita yang menghafal Quran itu Al-Hafiz, dia boleh baca sambil dia tunggu bas, tak payah tengok Quran. Dia boleh baca sambil dia tunggu ATM nak cucuk ambil duit, tak payah tengok Quran. Al-Hafiz. Kalau saya tengok muka saudara-saudara sini bukan Al-Hafiz. Sebaliknya muka apa? Muka Al-Hafuz. Bila Al-Hafuz ni nak baca Quran, dia kena buka mushaf. Itu gunanya telefon mahal-mahal. Bukan hanya nak dia punya WhatsApp, nak dia punya macam-macam aplikasi itu. Boleh buka Quran.
Ya. Baik. Tapi masa orang belajar, masa orang mengajar, janganlah pula baca Quran. Ya, dengarlah orang mengajar kan. Baik, saudara-saudara sekalian. Nombor 3, saudara-saudari. Jadi bacalah Quran ya, dan cubalah fahami Quran itu. Dengan Quran yang ada macam-macam. Ya. Dan nombor 3, makna ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini tidak dipedulikan. Ialah yang menyebabkan rasukan bersedih, ialah tidak menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Tidak menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Okey. Dalam Quran kata wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Janganlah seseorang kamu menceritakan keburukan saudaranya kepada saudaranya yang lain. Dia suka ke kalau mati daging saudara, kalau makan daging saudaranya dah mati tu, maksudnya dah jadi mayat, makan daging. Suka ke? Tak suka. Jadi kalau tak suka makan daging kawan kita tu dah mati tu, maka jangan cerita buruk orang pada orang lain. Tapi orang manusia patuh tak? Manusia patuh tak? Dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam apa diedarkan. Baru ni Ustaz tegur satu kumpulan, dia Ustaz join lah. Saya kata boleh lah masukkan nama Ustaz. Kalau ada apa-apa soalan, dia ditunjuk orang pemimpin letak batu dengan simen. Dia lalu ditanya apa hukum kalau orang Islam meletak tanda asas buat kuil. Saya tegur, perbuatan kamu ini dosa. Sebab kamu tak boleh masukkan ke dalam ini. Kamu kena pergi ke Jabatan Mufti untuk bertanya hukum. Sebab sesama kamu semua jahil-jahil. Tak ada siapa boleh jawab. Grup dia tu lah. Apa tujuan kamu masukkan dalam? Kalau tujuan kamu untuk menyebar keburukan si fulan tu, kamu berdosa. Sebab Quran tak izinkan. Kalau tujuan kamu nak dapatkan hukuman, memang kamu tahu dalam grup kamu tak ada siapa boleh bagi hukum. Sebab kamu sama-sama jahil. Kalau nak bertanya kepada Ustaz Asnan, maksudnya tak perlu kamu tunjuk itu. Kamu hanya perlu tulis apa hukum pemimpin Islam meletak batu asas bina kuil. Tak perlu tunjukkan muka dia. Sebab kamu hanya nak tahu apa hukum orang Islam campur tangan menyokong pembinaan rumah ibadah orang kafir. Itu je, bukan nak tahu hukum dia. Nak cerita saudara-saudara sekalian, ajaran Quran jauh ditinggalkan. Ikut nafsu kita je, menyampah dengan dia sebar. Betul, orang atas. Betul. Kalau dia sayang orang tu, dia tak sebarkan. Ni cerita dia bila dia dah benci. Habis dia sebar. Quran tak benar kan? Tak hayati ajaran Quran. Ni surah Furqan kan? Surah Furqan ni dekat surah, bukan surah An-Nur. Apa surah berapa mula? Furqan. Ni surah apa ni? Ni surah sebelum Furqan juga. Ni surah An-Nur. Mari kita tengok. Antara ajaran Quran yang diabaikan oleh orang perempuan ialah dia baca-baca, bertanding peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, dapat hadiah pergi haji. Dia buat Quran ni. Taranum semua dia belajar. Ni ayat apa ni? Tetapi saudara-saudara, bila datang ayat ini, 31. Cuba saudara buka dalam guna telefon tu, ayat 31. Ni dia dah jumpa. Hai, apa pula timbul tepi ni? Agak-agaklah orang perempuan Melayu ni yang Islam ni hayati tak ayat ini.
Agak-agak Nabi suka ke Nabi sedih tengok? Agak Nabi sedih ke Nabi suka tengok perangai kita? Wa kullil mu'minati. Saudara-saudari tengok makna dia kan besar, nampak kan Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Jadi orang perempuan pun kena jaga pandangan juga. Takut suami tak handsome, tengok laki-laki tu handsome, macho, dia panggil apa tu yang petak-petak sini. Sadar kan, dah terpikat, tak minat dengan suami pula, dah minat dengan lelaki tu pula. Banyak kes tu yang main. Wa yahfazna furujahunna. Dah ramailah belia-belia remaja perempuan yang mengantar gambar farasnya kepada lelaki untuk dipilih nak tak nak. Tapi dia kata dia cinta Rasul. Ajaran Quran dia tak pedulikan. Rasul sedih tengok dia. Dia kata dia cinta Rasul. Wala yubadina. Okey kawan-kawan, wala yubadina, dan jangan mereka menampakkan apa? Zinatahunna. Zinatahunna tu perhiasan tu iaitu anggota perempuan. Dia bukannya rantai, bukan subang. Tubuh perempuan. Sebab orang lelaki bawah ni nampak tumit perempuan pun kadang-kadang digeram juga. Nampak kuku pun digeram juga. Betul? Nampak peha lagi pula geram, ada apostrophe S. Jadi jangan nampakkan, imma nampakkan kulit, warna kulit dia tu, wa imma nampakkan bentuk dia. Sebab itu syarat pakaian tu tidak menunjuk bentuk badan, itu syarat. Sebab tu bila tudung lekra, telekung lekra tu dibawa berjalan di khalayak, dia kategori tidak menutup aurat. Kalau dipakai kat rumah dalam bilik tu lain cerita lah. Dia pada rumah pergi surau salat tarawih, dia dah pakai telekung tu, dia berjalan. Dia berjalan pula depan ustaz, habis cerita. Ambil wuduk balik sampai surau. Sebab nampak bentuk badan. Angin tiup pula, lagi saudara hilang ngantuk. Baik. Illa ma zahara minha, kecuali yang tampak darinya dari anggota badan tadi. Apa dia? Dua tapak tangan dan juga muka, daripada tumbuh rambut, dagu, daripada anak telinga ke anak telinga. Itu yang boleh nampak. Sebab tu orang perempuan tak boleh sengkan lengan depan lelaki. Lepas tu sebaik-baik baju tu buatlah jerut yang bunga kat sini, dia ada depan lagi ni. Jadi bila kita sengkat-sengkat pun dia tak akan terbuka lah. Sebab ada orang lelaki geram tengok pangkal lengan orang perempuan. Ketiak dia tak geram, sini dia geram. Gelap. Okey lagi, wal yaqribna, dan hendaklah mereka menutup, maksudnya labuhkan, bi khumurihinna, kerudung. Allahu akbar. Apa pula kerudung tu? Tutup kepala. Tudung kepala hendaklah ditarik labuhkan. Sampai mana? Ala juyubihinna, sampai ke bawah. Juyub ni perempuan yang muslimat, juyub ni lubang baju ni. Jaibun, kalau poket seluar tu namanya jaibun, poket dalam bahasa Arab. Juyub tu kata plural dia. Jadi yang ni belah baju ni namanya juyub. Jadi orang perempuan kena pakai tudung sampai tutup belah dada tu. Supaya tutup tu macam mana? Ya, para ulama kita jelaskan, kalau kita menyengit ambil barang sini, dia tak terbuka. Menyengit ikut sini, dia tak terbuka. Kalau kita terlentang sikit, dia tak tertarik ke atas. Itu maksudnya. Berapa kerat yang patuh undang-undang pakaian dalam Quran. Tiba-tiba kata cinta Rasul. Rasul menitik air mata melihat perangai orang-orang perempuan Melayu. Kadang-kadang yang berarak melalui Rasul pun tak tutup aurat elok. Tu nak bayangkan hari ni, jangan biar Rasul bersedih. Punca utama Rasul bersedih bila Quran ni tidak diendahkan.
Antara kandungan ajaran Quran itu ialah peraturan untuk orang perempuan mengenakan pakaian. Ini peraturannya. Jadi saudara-saudara sebagai suami kena semak pakaian isteri masing-masing. Ya, takut nanti di akhirat isteri nak dapatkan syafaat Nabi, Nabi kata mu patuh tak ayat surah An-Nur tu? Ya, nak dapat syafaat Quran pula, Quran tanya kita, mu patuh tak ayat dalam aku tu yang peraturan menutup kepala tu? Jadi tak ada siapa nak tolong kita di masyarakat. Nabi pun tak tolong, Quran pun tak tolong. Jadi siapa boleh tolong? Pelakon artis boleh tolong? Penyanyi-penyanyi boleh tolong? Yang kita tiru fashion-fashion, syarikat-syarikat tudung yang tidak menepati piawai Al-Quran ni, walaupun penasihat syariah, ustaz yang dibayar 3,000 tu luluskan tudung itu menepati agama, tapi menurut piawai Quran tak lulus. Ada suami dicampak gini, 3 keping tudung yang mahal, 3 keping 600 lebih harga. Bila dia tengok isteri dia pakai tidak ikut piawai Quran ni, takut suami takut, rasa bersedih tengok keluarga dia ambil tudung dia campak. Bagi duit lain beli tudung yang patuh piawai, SOP tudung. Demi untuk memastikan Rasul itu tidak bersedih melihat kita. Jadi nak buang sayap, suruh pergi buat lap tabletop, 600 lebih harga. Tak apa, asalkan duit kita hilang tak apa, asalkan dapat elak benda yang Rasul jadi sedih. Sebab ajaran Quran wal yadribna bi khumurihinna, tutup kepala itu mesti ditarik turun sehingga menutupi ala juyubihinna, menutupi lubang-lubang baju mesti ada lubang perempuan. Kalau tak nak pakai macam mana kan? Sama ada butang atau lubang tu lah jadi kena tutup itu. Sebab kadang-kadang geng lelaki ni dia suka mengenal celah-celah. Wah, putih Dia saudara-saudara sekalian, nombor 3 yang kita dengan Quran ni supaya Rasul tak bersedih ialah ajaran Quran kita kena patuh. Jadi bila ajaran Quran ni jarang-jarang diketengahkan, yang diketengahkan ialah ceramah-ceramah agama ni, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Cerita dia ustaz ni pergi Jepun, tengok orang Jepun susun selipar elok kat luar rumah. Cerita pergi Jerman, orang Jerman rajin kerja. Quran tak tunjuk. Apa ajaran Quran tak tunjuk? Apa ayat Quran tentang ibu bapa perlu hormat, perlu patuh, perlu sayang, jangan kecilkan hati? Dia tak tunjuk ayat Quran. Yang ditunjuknya apa? Ibu kamu melahirkan kamu hampir separuh mati, lalu kamu bila bersama derhaka kepada ibu bapa, sambil gelap-gelap lampu, sambil ada muzik. Ayat Quran tak tunjuk. Lalu puan-puan yang perempuan ni suka sangat nangis ni, nangis dalam program tu, bayar mahal. Keluar-keluar, rupa-rupanya pakai sulajin ketat, punggung kiri kanan. Keluar pada dewan, menangis kami. Jadi Quran dia tak tunjuk. Itu saudara-saudari, Quran ni diperap oleh ahli-ahli agama, disimpan dalam peti sejuk tingkat atas, tingkat bawah yang beku. Jadi yang ini Ustaz cairkan sikit untuk saudara-saudara tengok. Tapi macam mana kan, masa singkat, kalau ada 6 jam bagus. Nanti Petronas susun bersama Al-Quran sehari. Duduk depan Quran kan. Pada 9 pagi pukul 4 petang. Kita bercerita rekod sikit kumpul ramai bersama Al-Quran 6 jam. Tak pernah buat lagi. Bersalawat 3 jam ada, berqasidah 3 jam ada, bersama Quran ni. Yang ada setakat ni keraf tangan, karang-karang buat 1 hour 1 jam ni. 1 jam tak pakai sebab bola 2 jam lebih. Drama pun sejam lebih kan. Kita nak lama-lama. Nanti Petronas buat buat kat mana tu? Buat kat Cameron Highland. Sebab dalam Quran ni banyak isu panas. Jadi bila kita belajar elok tu dia jadi panas. Kalau buat kat sini dia panas. Baik saudara-saudara sekalian. Wa qala ar-rasul ya rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Beli ayat tadi. Rasul bersedih. Tengok. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Tengok Melayu tu ya. Diabaikan sudah sebut yang pertama tadi, tidak membaca Quran. Terlalu ramai yang tidak membaca Quran. Bila baca Quran, tajwid-tajwidnya hilang. Sebab apa? Sebab tak nak belajar. Yang kedua apa jadi? Baca Quran tapi tak faham. Tahu atuk kita tahun 50 60 boleh jawab depan Allah Taala kalau dia tak faham sebab tak ada bahan. Ya, kita hari ini saudara-saudara jangan nak jawab jawapan yang sama dengan atuk kita tu. Sebab di kedai-kedai buku, di dalam telefon tak faham bahasa Melayu, English ada. Ya, dalam iPad tak silap free dia bagi. Ya, tak payah bayar. Ya, insya-Allah ada satu syarikat, Ustaz tolong carikan sponsornya 25,000, dia gaji budak selama 6 bulan. InsyaAllah dia akan buat Quran interaktif untuk memahami. Ya, saudara boleh ikuti nanti melalui, nanti Ustaz letaklah dalam Facebook Ustaz. Ya, kalau nak ikuti sekarang bolehlah Dr. Hasnan Kasat, DHK, Dr. Hasnan Kasat, Facebook. Jangan Ustaz Hasnan. Ustaz Hasnan dia bagi fan club. Fan club tu bukan Ustaz punya. Ya, itu orang punya, dia guna nama Ustaz. Yang malu Ustaz, yang untung dia. Ya, untuk ikuti yang betul daripada Ustaz Dr. Hasnan Kasat. Dalam tu kami muatkan 10 minit, 8 minit, 5 minit kuliah-kuliah mentadabbur Quran, memahami. Boleh ikutilah dengan keluarga kat rumah. Ya, insya-Allah boleh guna. Kalau ada apa-apa nak tanya, tanya situ. Ya, nanti ada masa Ustaz jawab. Tak ada masa Ustaz jawab tahun 3,000. Ya, I am very busy. Ya. Okey, baik saudara. Jadi tak faham Quran. Yang ketiga tadi, tidak hayati, maksudnya tidak amalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Kan? Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Bunyi ayat tentang riba. Tak ingat. Kalau Ustaz pun al-hafuz juga. Ya, jadi yang keempatnya saudara-saudara, Quran ini, yang ini mungkin saudara tak terlibat, kami yang terlibat. Quran ini kalau tidak disampaikan kepada orang juga menyebabkan Rasul bersedih. Ya, sebab itu dalam kuliah-kuliah maghrib Ustaz, kuliah subuh, saya galakkan kawan-kawan yang ada hidup ke telefon, rakam. Dapat 5 minit, 6 minit klip tu, send terus masa tu juga kepada grup WhatsApp masing-masing. Supaya kita kerjasama tolong-menolong dalam menyebarkan Quran. Ya, depan masing-masing Quran. Jadi zoom, klik, hantarkan ayat itu dan bersama rakaman itu. Saya minta kawan-kawan buat. Ya, sebab kalau saudara-saudari nak menyampaikan itu tak mampu. Ya, jadi hadir majlis itu, rakam sekecil saja, hantar. Jangan full tu nanti dia tak boleh nak hantar. Ya, jadi masa makan roti canai lepas kuliah subuh, kawan-kawan dah tunjuk Ustaz, ni kawan-kawan saya kat UK, kat US dah reply, thanks a lot guide to understand Quran. Ya, tapi tak ramai yang buat. Ramainya dengan kuliah ni tawaduk orang. Gitu. Oleh kerana dah ramai tawaduk orang, cukup untuk kuliah subuh kita. Jadi hari ini tajuk kuliah subuh kita apa? Jangan biar Rasul bersedih. Sempena kita nak bergembira minggu depan, sembelih kambing, sembelih lembu, buat kenduri, sabut malidur Rasul. Nanti kita gelak-gelak makan, Rasul tengok kita sedih. Apa puncanya sedih? Kerana mengabaikan Al-Quran. Sekadar itu, wallahu a'lam. Kalau ada ragu-ragu, tolong rujuk pada orang yang alim. Kalau saya salah, jangan tunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah jalan.